Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi dalam kelas Jawi bersama dengan saya Ustazah Hairina binti Abu. Okey, baiklah, untuk minggu ini adalah minggu yang kelima PDPR kita. InsyaAllah perkongsian pada hari ini nampak macam banyak tajuk yang Ustazah bagi, tapi kesemuanya tajuknya tidaklah terlalu berat. Okey, Ustazah harap semuanya fokus dan boleh mengikuti kelas Ustazah dengan baik. Okey, sebelum kita bermula, siapa yang dah masuk dalam kelas ini boleh tekan link kehadiran untuk mengisi kehadiran anda semua. Okey, terima kasih pada yang mengikuti kelas pada petang ini dan terima kasih juga kepada barisan guru yang mengikuti kelas saya pada hari ini. Okey, jom kita tengok tajuk kita pada hari ini. Apa dia tajuk kita? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok tajuk kita. Okey, tajuk pada hari ini adalah ada 4 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, nampak macam banyak, tapi dia tidaklah terlalu berat. Okey, tajuk kita adalah kata lawan, kata seerti, akronim dan juga singkatan. Akronim dan singkatan ni selalu orang keliru. Okey, jadi hari ini Ustazah akan terangkan. Jadi anak-anak semua dan para penonton semua boleh fokus dan fahamkan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kata seerti. Apa dia kata seerti? Kata seerti adalah kata yang sama maksud ataupun makna. Maknanya perkataan seerti ini adalah perkataan dia sama maksud dia, sama makna dia. Antara satu perkataan dengan satu perkataan dia mempunyai maksud dan makna yang sama. Contoh, cerdik sama erti dengan pandai. Sayang sama erti dengan kasih. Marah sama erti dengan murka. Itu adalah perkataan seerti. Dia sama makna. Satu perkataan dia sama makna dengan perkataan yang lain. Okey, yang kedua iaitu kata lawan. Okey, apa dia kata lawan? Kata lawan ialah kata yang berlawanan maksud dan makna. Tadi kata seerti dia mempunyai maksud dan makna yang sama. Tapi kata lawan dia mempunyai makna dan maksud yang berbeza, yang berlawanan. Maknanya antara satu perkataan dengan satu perkataan dia berbeza makna ataupun berlawanan. Okey, contoh perkataan dia berani, takut, besar, kecil, tua, muda. Maknanya dia berlawanan antara satu perkataan dengan satu perkataan, dia berlawanan. Okey, faham? Okey, kata seerti dan kata lawan. Nampak mudah kan? Okey, tajuk ini adalah dalam tajuk buku teks tahun 4. Okey, ada kata tajuk ini juga selalu dia banyak dalam soalan objektif. Dia suruh pilih perkataan seerti ataupun perkataan berimbuhan. Jadi murid-murid untuk murid tahun 6 dan juga murid tahun 5 UPKK dan UPSRA boleh ingat. Kalau boleh, kamu kena ingat seberapa banyak perkataan berlawanan dan seerti dan pasangan dia lah. Okey, apa seerti perkataan itu dan apa berlawanan perkataan tersebut. Okey, kita dah selesai 2 tajuk. Okey, kita masuk tajuk yang kedua ke yang ketiga? Kita masuk tajuk yang ketiga iaitu akronim. Apa dia akronim ni? Okey, akronim ialah gabungan huruf pertama ataupun suku kata dan boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Apa maksud diujarkan tu? Okey, diujarkan tu maksud dia disebut, diucap. Akronim ni maksudnya gabungan huruf pertama ataupun suku kata dan boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Dia maksudnya macam ni. Perkataan tersebut dia panjang. Okey, dia panjang.
Tapi kita ambil huruf yang pertama tu, kita cantum-cantumkan menjadi satu akronim. Kalau tak ada huruf, biasa kita ambil suku kata. Suku kata yang awal tu kita cantum-cantumkan. Contoh perkataan tu ada 3, ada 2. Jadi kita cantum-cantumkan suku kata tu ataupun huruf yang pertama, dia menjadi satu perkataan. Maknanya diujarkan tu maksudnya dia boleh disebut sebagai satu perkataan. Apa dia? Contoh dia. Jom kita tengok contoh dia. Contoh dia, macam mana cara mengeja? Okey, kita tengok cara mengeja dulu. Okey, cara mengeja untuk akronim ini, okey, untuk mengeja akronim ini, bagaimana cara dia? Boleh membentuk perkataan, kata Melayu ataupun kata Inggeris dieja berdasarkan bunyi sebutan. Maksudnya antara gabungan huruf ataupun suku kata tadi, dia boleh membentuk satu perkataan, sama ada dia boleh jadi kata Melayu ataupun kata Inggeris, maka kita eja berdasarkan bunyi sebutan tersebut. Maknanya bila kita dah cantumkan suku kata dan juga huruf yang pertama tadi kita cantumkan menjadi satu perkataan, kita eja ikut bunyi dia. Apa yang terjadi daripada gabungan huruf ataupun suku kata tu, apa yang terjadi? So kita eja ikut sebutan tu. Apa dia? Okey, jom kita tengok contoh dia. Contoh, Jawi. Jawi ni adalah singkatan perkataan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kita ambil huruf yang pertama, setiap perkataan tu kita cantumkan menjadi satu perkataan. Jawi. Jabatan Agama Islam Wilayah, W Wilayah Persekutuan. Maknanya kita tidak ambil huruf-huruf yang pertama, huruf-huruf yang pertama yang ada. Kita ambil suku kata. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Ataupun yang kedua, JAKIM. Jabatan Agama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jabatan JA, Jabatan Kemajuan, K Kemajuan, I Islam, M Malaysia. Itu maknanya kita gabungkan. Gabungkan suku kata ataupun perkataan, huruf yang pertama kita gabungkan menjadi sebutan. Okey, ni Saza nak bagi contoh dulu dia punya contoh perkataan ya. Yang ketiga, IKIM. Institut Kemahiran, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Maknanya kita ambil huruf-huruf yang pertama di dalam perkataan yang panjang tu, kita gabungkan menjadi satu perkataan. Dan bagaimana nak mengeja perkataan-perkataan ini, akronim ini di dalam tulisan Jawi, kita eja ikut sebutan bunyi dia. Tadi yang pertama, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Jadi kita ejalah Jawi. Jim alif wawiyah. Kalau JAKIM, kita eja JAKIM. Jim alif kaf ya mim. IKIM, kita eja perkataan tu. Okey, jom kita tengok bagaimana nak mengeja dia. Ustazah tunjuk di dalam penulisan. Okey, jom kita tengok bagaimana cara untuk mengeja perkataan akronim untuk perkataan apa tadi? Jawi dan juga JAKIM. Okey, tadi singkatan akronim untuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah Jawi. Okey, adalah Jawi. So macam mana kita nak eja Jawi dalam ejaan Jawi? Okey. Jadi kita eja ikut sebutan dia. JAWI, apa sebutnya? Apa sebutan dia? Jawi. So, jom kita tengok macam mana. Okey, nampak tak? Okey, JAWI. Okey, ni kita nak eja. Macam mana kita nak eja dia? Okey, macam mana kita nak eja dia? Kita eja ikut sebutan. So, eja seperti biasa. Jadi kita ejalah J, padanan huruf dia apa? Okey, padanan huruf dia apa? Jim. Okey, Jim. Nampak tak? Saya nak main warna-warni hari ni misalnya. Okey, J, padanan huruf dia Jim. Okey, A, padanan huruf dia alif. Okey, kemudian W, padanan dia huruf apa? Wow. Okey, kemudian
I, padanan huruf dia apa? Ya. So, kita cantumkanlah dia. Okey, kita cantumkan. Tambah jim alif, tambah alif waw, tolak, waw ya, tolak. Okey, jadi cantumkan. So, menjadi perkataan jim alif, waw, ya. Macam tu nak eja perkataan Jawi. Okey, Jawi. Okey, yang kedua tadi apa? Jakim. Apa perkataan dia? Jakim. Okey, saya nak eja Jakim. J. Okey. Susah sikit. Okey, saya tulis Jakim. Okey, macam mana kita nak eja Jakim ni? Kita eja seperti biasa. So, kita padankan. J, padanan huruf dia apa? Jim. Okey, kemudian A, padanan huruf dia apa? Alif. Okey, K, padanan huruf dia Kaf. Okey. Kemudian I, padanan huruf dia apa? Ya. Okey. Kemudian M, padanan huruf dia apa? Mim. Okey. Jadi kita cantumkan. Okey, cantumkan dia. Okey, jim dengan alif tambah. Okey, alif dengan kaf tolak, kaf dengan ya tambah, ya dengan mim tambah. Okey, jadi kita cantumkan dia. Okey, jim alif, kaf, ya, mim. Jakim. Okey, ini untuk akronim, iaitu akronim untuk Jawi. Okey, Jawi dan juga akronim untuk Jakim. Macam tu cara nak mengeja. Kita eja seperti biasa. Okey, dah dapat kan bagaimana cara untuk mengeja perkataan akronim? Maknanya akronim tu adalah gabungan huruf pertama ataupun suku kata yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Maksudnya kita gabungkan suku kata ataupun huruf yang pertama tu menjadi satu perkataan. Jadi nak mengejanya, kita eja berdasarkan sebutan bunyi. Bila kita dah cantumkan apa bunyi dia, so itu yang kita eja. Okey, dah tahu macam mana nak eja? Jom kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk tajuk yang keempat iaitu singkatan. Akronim dengan singkatan tu dia berbeza. Okey, singkatan tu apa? Kata singkatan terbentuk daripada kata yang disingkatkan. Maknanya singkatan tu adalah singkatan daripada perkataan. Contoh perkataan tu dia panjang. Okey, ataupun gabungan perkataan. Okey, tapi kita singkatkan menjadi satu perkataan ataupun kita singkatkan. Kita pendekkan. Singkatkan tu maksudnya kita pendekkan. Menjadi daripada kata singkatan terbentuk daripada kata yang disingkatkan. Maknanya dia dibina daripada perkataan yang disingkatkan. Okey, kita tengok seterusnya. Bagaimana cara nak mengeja singkatan ni? Okey, tadi akronim kita eja berdasarkan bunyi. Untuk singkatan, dia ada beberapa cara. Okey, cara yang pertama, gunakan padanan nama huruf rumi dalam Jawi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita buat untuk singkatan? Letakkan tanda titik selepas setiap huruf. Maksudnya bila kita mengeja singkatan, okey, antara satu huruf tu kita kena letakkan titik untuk memisahkan satu huruf dengan satu huruf ataupun untuk membezakan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Maknanya kita gunakan padanan nama huruf rumi dalam Jawi. Ni yang mana? Kalau nak tahu padanan nama huruf rumi dalam Jawi, boleh tonton video Ustazah yang lepas dalam tajuk padanan huruf. Yang ni maknanya yang ni anak-anak boleh tengok dalam padanan huruf, iaitu padanan huruf dari segi sebutan. Contohnya A. Huruf A dalam rumi, macam mana kita nak eja huruf A di dalam Jawi? Macam mana nak eja? Adalah alif, ya.
A, macam mana nak eja A? Alif, hamzah di atas dengan ya. A bunyinya. Kalau B, ba, ya, B. Itu nama huruf Rumi dalam Jawi. Boleh tonton video Ustazah yang lepas dalam tajuk padanan huruf. Okey, Ustazah pun nak tunjuk dekat sini. Okey, nanti Ustazah tunjuk apa yang dimaksudkan dengan nama huruf Rumi dalam Jawi. Okey, Ustazah nak tunjuk bagi anak-anak ingat. Okey, tapi selanjutnya selebihnya boleh tonton dalam video tajuk padanan huruf. Ustazah nak anak-anak ulang balik. Okey, jadi untuk mengeja akronim, itu sebabnya kita perlu hafal. Ustazah rasa Ustazah pernah bagi tahu dalam kelas, hafalkan nama Rumi ni, nama huruf Rumi, okey, dalam Jawi. Kena hafalkan daripada huruf A sampailah Z. Macam mana nak eja perkataan huruf-huruf tu? A, B, C, D, E dan sampai Z. Jadi kena hafal. Sebabnya bergunanya di mana? Ketika kita nak menulis singkatan. Jadi perkara yang kedua, kita kena letakkan titik antara satu huruf itu dengan huruf yang lain. Okey. Itu yang contohnya. Okey, kita tengok contoh. Contohnya TUDM, BBM, KLSE. Okey, TUDM ni dia dah jadi singkatan. Okey, yang panjang dia apa? Tentera Udara Diraja Malaysia. Maknanya kita ambil huruf-huruf yang pertama tu, kita singkatkan menjadi satu perkataan. Jadi macam mana kita nak eja? Kita kena eja huruf T ini. Macam mana nak eja huruf T? Macam mana nak eja huruf U? Macam mana nak eja huruf D? Dan macam mana nak eja huruf M? Jadi sebab apa? Sebab kita kena, macam mana nak mengeja singkatan, kita kena padankan dengan nama huruf Rumi dalam Jawi. Lepas tu yang kedua, kita kena buat apa? Letakkan titik antara satu huruf dengan satu huruf. Kita kena letakkan titik. Okey, tengok ejaan TUDM. Okey, BBM. Okey, nanti kita tengok macam mana cara nak mengejanya. BBM tu apa perkataan yang panjang? B, bahan, B, bantuan, M, mengajar. Bahan, bantuan, mengajar. Jadi kita pendekkan, kita singkatkan, kita ambil huruf-huruf yang pertama di dalam perkataan tersebut. Jadi kita cantumkan BBM, bahan, bantuan, mengajar. Jadi macam mana nak eja BBM tu dalam Jawi? Okey, nanti kejap lagi saya tunjuk. KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Maknanya untuk singkatan ni pun, walaupun dia kata Inggeris ataupun kata Melayu, cara dia tetap sama. Okey, cara dia tetap sama. Maknanya kita kena eja, padankan dengan huruf Rumi dalam Jawi dan letakkan titik antara satu huruf dengan satu huruf. Okey, ini antara contohnya. Okey, jom Ustazah tunjuk macam mana nak eja dia. Okey, dan Ustazah nak tunjuk apa yang dinamakan nama huruf Rumi dalam Jawi tu. Sementara anak-anak nak buka video yang padanan huruf tu, boleh tengok. Ustazah tunjuk ya. Untuk singkatan pula, okey, untuk singkatan yang pertama, cara yang pertama kita eja, macam mana kita nak eja? Kita kena eja ikut pada nama huruf Rumi dalam Jawi. Jadi kita kena eja mengikut nama huruf Rumi di dalam Jawi. Yang kedua, kita kena letakkan titik antara satu sama lain. Okey, kena letakkan titik. Okey, nama huruf Rumi dalam Jawi tu tadi Ustazah kata, Ustazah suruh anak-anak tengok di dalam video Ustazah yang lepas, iaitu tajuk padanan huruf. Okey, padanan huruf. Okey, jadi dekat sini Ustazah nak tunjuk yang mana nama huruf Rumi dalam Jawi ataupun padanan huruf dari segi sebutan ataupun ejaan. Dalam video tu Ustazah cakap, Ustazah bagi tahu yang ni. Okey, padanan huruf. Okey, maknanya huruf A macam mana kita nak eja dia? Okey, macam mana nama huruf Rumi tu di dalam Jawi untuk huruf A? A, alif, hamzah di atas, ya. B, kita eja ba, ya, B. C, sin, ya, si, dan seterusnya sampailah huruf Z. Okey, sampailah huruf Z. Yang ini yang anak-anak kena hafal. Okey, kena hafal yang ni.
Okey, sebab apa? Sebab kita nak gunakan untuk singkatan ni lah, kita nak eja untuk singkatan yang kena kita eja mengikut ejaan nama huruf rumi di dalam Jawi. Ni itu pentingnya yang ni kena hafal daripada huruf A sampailah huruf Z. Okey, untuk yang ini tadi Ustazah bagi contoh perkataan dia apa? Contoh perkataannya apa tadi? Okey, contoh perkataannya TUDM, kan? TUDM. Okey, TUDM tu adalah singkatan untuk perkataan apa? T, tentera, U, udara, D, diraja, M, Malaysia. Maknanya perkataan yang panjang dia adalah tentera, udara, diraja, Malaysia. Jadi kita singkatkan. Bila kita singkatkan, kita gunakan huruf-huruf yang pertama. T, U, D, M. Dalam Jawi macam mana kita nak buat? Kita kena eja huruf T, U, D, M tu. Maknanya kita kena gunakan nama huruf rumi di dalam Jawi yang Ustazah tunjuk tadi. Okey, jom kita eja perkataan T, U, D, M. Okey. T, okey. U, D, M. Okey. T, U, D, M. Okey, kita nak eja. Macam mana kita nak eja? Kita kena ingat yang nama huruf rumi di dalam Jawi tu macam mana. Jadi kita kena eja ikut nama dia di dalam huruf nama huruf rumi di dalam Jawi. Kita kena eja. Okey, kita tengok yang pertama, huruf T. Macam mana ejaan huruf T? Okey. Taya T. Okey. U, kalau huruf U, ya, wow, U. Okey. D, dan ya. Okey. M, macam mana padanan dia? Ain, ya, mim. Maknanya kita eja huruf rumi ni di dalam Jawi. So, kita dah dapat. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena letakkan titik antara satu dengan lain. Ni, kat sini kena letak titik. Kat sini letak titik. Sini pun letak. Sini pun letak. Jadi, macam tu cara untuk menulis singkatan. Okey, untuk nama singkatan TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. So, kita nak eja dalam ejaan Jawi. TUDM tu kita kena eja. T, Tayati, titik. U, Yawaw, U. Titik, D, Dahlia, D, titik, M, Ain, Ya, Mim, M. Macam ni cara nak eja dia. Okey, boleh? Boleh jelas? Okey. Okey, dah tengok kan bagaimana cara untuk mengeja singkatan untuk cara yang pertama, untuk perkara yang pertama, iaitu kita kena eja ikut ejaan nama huruf rumi di dalam Jawi. Okey, ingat cara tu. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua, jika dia nama khas. Okey, nama khas ni contohnya macam nama jawatan ataupun nama jawatan ataupun nama gelaran. Okey, nama jawatan, nama gelaran. Jadi kita kena macam mana nak eja untuk kita singkatkan, ditulis dalam ejaan yang penuh. Okey, untuk nama khas ini sebaik-baiknya kita eja dalam ejaan yang penuh. Sebaik-baiknya. Tapi jika ada keperluan ataupun jika panjang, boleh ditulis dalam bentuk singkatan. Okey, tapi seelok-eloknya kita kena eja yang penuh. Okey, apa contoh perkataan yang ni? Okey, yang contoh dia Perdana Menteri. Okey, singkatan dia biasa orang sebut PM, kan? PM, Perdana Menteri. Tapi panjang dia Perdana Menteri. Tapi kalau untuk singkatan nama khas ini, kita digalakkan sebaik-baiknya kita eja ejaan yang penuh. Jadi kalau eja ejaan yang penuh, kita eja seperti biasa. Seperti biasa ejaan kepada tulisan Jawi. Okey, eja seperti biasa. Perdana Menteri. Okey, jadi kita eja seperti biasa. Okey, kalau nak buat pendek pun boleh. Okey, Profesor. Okey, Profesor. Kita eja penuh. Contoh yang ketiga, Ketua Pengarah. Ataupun orang panggil KP. KP. Biasa nak pendek kan? Kita singkatkan KP, Ketua Pengarah. Okey, tapi kalau contoh nama khas ini, sebaik-baiknya kita eja ejaan yang
penuh. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Yang ketiga, singkatan yang disebut kata penuh. Okey, singkatan yang disebut kata penuh. Okey, yang ni maksud dia, contoh singkatan tu dia disebut dengan kata penuh. Dia ada dua cara. Sebaik-baiknya dieja penuh. Okey, sebaik-baiknya dieja penuh. Okey, kalau boleh kita ejalah penuh perkataan tu. Macam tadi Perdana Menteri. Okey, yang kedua dieja padanan huruf jawi dan letak titik. Dia ada option. Ada dua. Maknanya kita nak eja penuh pun boleh, tapi sebaik-baiknya kita kena eja yang penuh. Okey, yang kedua dieja padan huruf dan letak titik. Di dalam satu karangan ataupun di dalam satu penyataan, okey, untuk singkatan yang disebut penuh ni, mula-mula kita buat yang panjang, yang penuh. Tapi jika ada keperluan untuk kita nak meringkaskan ataupun untuk nak pendekkan, singkatkan perkataan tersebut, boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, tapi bila kita nak ringkaskan tu, macam mana kita nak eja? Kita eja ikut cara yang kedua tu. Dieja padanan huruf jawi dan letakkan titik. Okey, apa contoh perkataan dia? Okey, contoh dia, kalau ejaan Rumi, okey, bagi pihak. Itu ejaan yang penuh. Bagi pihak. Ni biasa dalam surat ada. Surat rasmi. Bagi pihak. Kadang-kadang ada orang tulis dekat dalam surat tu, kita tulis BP kan? Okey, B titik P. Okey, boleh. Dia ada dua option. Okey, tapi yang pertama sekali digalakkan kita buat eja yang penuh. Bila eja yang penuh, maka kita dalam ejaan jawi, kita eja seperti biasa. Tapi cara yang kedua, option yang kedua, kita boleh eja singkat. Okey, untuk diringkaskan. Jika ada keperluan untuk diringkaskan, contoh dalam surat tu, biasanya dalam surat rasmi, kalau surat tu nama orang lain, tapi ada orang lain nak sign, contoh ya, surat tu perlu disign oleh guru besar. Tapi guru besar tak ada, jadi di bawah guru besar kita panggil guru penolong kanan. Jadi guru penolong kanan dia akan sign, tapi dia akan letakkan BP. Sebelum dia sign tu dia letakkan BP. Jadi kalau nak ringkaskan, kalau kita tulis yang penuh, panjang kan? So kita boleh buat yang singkatan. Singkatan dia apa? B titik P. Jadi kalau dalam tulisan jawi, dalam ejaan jawi, BP yang kedua tu yang kita singkatkan, kita eja dengan padanan huruf tersebut. Singkatan jawinya kita eja dengan padanan huruf tersebut. Yang ni kita eja dengan padanan huruf tersebut, iaitu B, Ba, Pi, Pa. Titik. Yang kedua, contoh yang kedua, dan lain-lain. Ni biasa dalam karangan kan. Kamu nak buat ayat. Saya suka manggis, rambutan, durian dan lain-lain. Contoh kan. Okey, jadi mula-mula kita kena eja yang penuh. Okey. Kalau misal kata terlalu panjang, kita nak singkatkan, boleh. Kita buat DLL. So, kalau dalam ejaan Rumi, DLL tu macam mana nak eja? Jadi, kita padankan kepada huruf jawi. D, padanan dia adalah huruf dal. L, padanan huruf dia adalah lam. Dan L yang kedua adalah lam. Tapi, antara satu huruf itu, kita kena letakkan titik. Tanda titik. Okey, contoh yang ketiga, telefon. Telefon, kita eja seperti biasa. Tapi kalau kita nak singkatkan pun boleh. Contoh kita nak buat borang, letakkan nama, nombor telefon kan, NO.TEL tel, singkat. Okey, boleh kita buat. Tapi macam mana nak eja? Kita eja perkataan tel tu. Tayah, lam, tel. Letakkan titik. Itu maksud dia. Jadi kita padanan huruf jawi bagi huruf pertama. Maknanya yang ni kita eja ikut padanan huruf dia. Okey, ikut padanan huruf dia. Kita eja ikut padanan huruf dia. Kalau yang singkatan yang mula-mula tadi, kita eja ikut padanan huruf Rumi dalam jawi. Itu berbeza. Kalau yang ini, BP tu padanan huruf. Maknanya huruf Rumi kita padan kepada huruf jawi. Apa dia? Jom Ustazah tunjukkan macam mana nak eja perkataan singkatan jawi yang sebelah belakang, yang cara kedua tu, BP, DLL tu. Okey, kita tengok ya.
Okey, untuk singkatan yang seterusnya, bagaimana untuk mengeja singkatan untuk cara yang seterusnya, iaitu contoh kalau dia adalah nama khas. Contohnya Perdana Menteri. So kita eja seperti biasa. Kita eja yang penuh. Okey, Perdana Menteri. Eja seperti biasa, Perdana Menteri. Kemudian yang cara yang kedua, kita boleh eja kalau nama penuh tu kita kena eja baik-baiknya kita eja yang penuh. Tapi dia ada dua cara, iaitu bagi pihak kita eja penuh bagi pihak, ataupun BP. B titik P titik. Okey, jadi bila yang BP tu kita nak eja dalam ejaan Jawi, kita padankan dengan huruf Jawi. Okey, contoh bagi pihak, yang pertama kita eja penuh bagi pihak. Yang kedua, cara yang kedua kita eja singkat, iaitu BP. Contoh kat sini ya, saya tulis B titik P titik. Okey, kalau yang cara yang ni, macam mana kita nak eja? Okey, kalau cara yang ni kita eja, kita kena padankan dengan huruf Jawi. Kita padankan aja dengan huruf Jawi. B padanan huruf Jawi dia apa? B padanan huruf Jawi dia apa? Ba. Okey. P padanan huruf Jawi dia apa? Pa. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat bila kita dah eja, kita dah padankan kepada huruf Jawi, apa yang perlu kita buat? Kita letakkan titik antara satu ni dengan sini. Kita kena letak titik. Itu cara yang kedua. Okey, contoh yang lain Saza bagi, contoh yang kedua Saza bagi dan lain-lain. Dan lain-lain. Contoh, saya suka makan buah durian, manggis, rambutan dan lain-lain. Okey, contoh cara yang pertama kita kena eja penuh dan lain-lain. Ejalah yang penuh. Cara yang kedua, kalau perlu dipendekkan, dia kena tulis ringkas juga. Okey, kena tulis ringkas ataupun pendek. So kita boleh tulis. Jadi kita tulis macam mana? Okey. Kita tulis D-L-L titik. Jadi, dan lain-lain. Maknanya kita tulis yang ringkas. Okey, singkat. Okey, jadi macam mana kita nak padankan, kita nak tulis dalam ejaan Jawi? DLL ni. Okey, kita kena padankan kepada huruf Jawi. Okey, padanan dia D, padanan huruf dia apa? Okey, padanan dia. Okey, D, padanan dia dal. Okey, kemudian L, padanan dia apa? Lam. Okey. L yang kedua, padanan dia apa? Lam. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena letakkan apa? Titik di. Okey. D titik, lam titik, L titik. Kita kena letakkan titik antara satu huruf dengan satu huruf. Okey, kita dah selesai untuk tajuk pada hari ini. Untuk tajuk-tajuk pada hari ini iaitu kata seerti, kata lawan, akronim dan juga singkatan. Okey, Ustazah rumuskan semula. Ustazah simpulkan untuk tajuk pada hari ini. Kata seerti itu apa? Kata yang bersama maksud ataupun makna. Contoh, cerdik, pandai. Okey, yang kedua, kata lawan. Kata lawan ialah kata yang berlawanan makna ataupun maksud. Contoh, tua, muda. Itu adalah kata lawan dan kata seerti. Okey, yang ketiga, akronim. Akronim tu apa? Gabungan huruf pertama ataupun suku kata yang boleh diujarkan menjadi sebagai satu perkataan. Maksudnya, dia adalah gabungan huruf yang pertama ataupun suku kata kita cantumkan boleh menjadi satu perkataan. Maknanya kita boleh sebut. Ujarkan tu maksudnya boleh disebut sebagai satu perkataan. Contoh, Jawi. Macam mana nak eja Jawi? Jim alif waw ya. JAKIM, Jabatan Agama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM. Itu akronim dia. Okey, itu akronim. Okey, yang keempat iaitu singkatan. Singkatan tu apa? Singkatan ialah kata yang disingkatkan. Maknanya kata singkatan ialah kata yang disingkatkan. Singkat tu maksudnya dipendekkan.
Okey, kita pendekkan. Okey, ada beberapa cara. Yang pertama, kata singkatan. Yang pertama, kita eja ikut sebutan bunyi. Kita eja ikut sebutan bunyi. Contoh dia apa? Contohnya apa tadi? Singkatan yang pertama tu apa? Contoh BBM. Lagi apa? BBM. Contoh lain? Contoh apa tadi Ustazah bagi? KLSE. KLSE. So, kita nak eja perkataan singkatan tu. BBM, kita ejalah Bayabi, titik, Bayabi, titik, Ain, Ya, Mim, M. Maknanya kita eja singkatan tu menggunakan nama huruf rumi di dalam Jawi. Tadi saya dah tunjukkan yang mana. So, kena hafal. Pentingnya kita hafal. Okey, cara yang kedua untuk nama khas ataupun nama khas ni contohnya nama gelaran, okey, nama jawatan. Sebaik-baiknya kita eja ejaan yang penuh. Contoh Perdana Menteri. Okey, kita ejalah Perdana Menteri. So, macam mana nak eja? Kita eja seperti biasa. Kita eja yang penuh. Okey, jika ada keperluan untuk dipendekkan, boleh. Jadi PM, Perdana Menteri. Okey, yang seterusnya untuk kata singkatan yang untuk ejaan penuh. So, dia ada dua cara. Yang pertama, kita boleh eja penuh. Okey, sebaik-baiknya kita kena eja penuh. Okey, yang kedua, dia ada cara untuk bila kita nak singkatkan, kita singkatkan. Okey, jadi kita nak eja, kita kena eja padankan huruf tersebut kepada huruf Jawi dan letakkan titik. Contoh kalau ejaan yang panjang, bagi pihak. Okey, bagi pihak. So, kita ejalah bagi pihak tu seperti biasa. Tapi jika ada keperluan untuk dipendekkan, disingkatkan, kita tulis B titik P titik. So, macam mana kita nak eja BP tu di dalam ejaan Jawi? So, kita padankan B dengan huruf Jawi. BP tu kita padankan dengan huruf Jawi. B, padanan dia adalah huruf Ba. P, padanan dia adalah huruf Ba. Begitu cara untuk mengeja untuk singkatan. Okey, jadi jelas. Kalau kurang jelas, okey, boleh tonton lagi video ni, video pada hari ini, untuk tajuk pada hari ini. Lepas tu, anak-anak cuba cari di dalam buku teks ataupun di dalam kamus ataupun di dalam surat khabar, contoh-contoh kata seerti, kata lawan, singkatan dan juga akronim. Antara akronim dan singkatan tu, dia nampak macam sama kan? Okey, kalau nak lebih faham, boleh tengok balik video Ustazah tunjukkan tadi. Okey. Pada yang masuk, jangan lupa isikan link kehadiran. Okey, Ustazah minta maaf, Ustazah tak boleh nak buat live secara terus. Ustazah buat secara rakaman. Okey, tahniah pada yang mengikuti kelas Ustazah pada petang ini. Okey, teruskan untuk di dalam kelas-kelas yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa dan tahniah pada semua. Terima kasih pada guru dan juga murid yang mengikuti kelas saya pada petang ini. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa di dalam tajuk yang lebih menarik. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.